li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita baca tentang asar, kan, petikan-petikan daripada kata-kata para sahabat, para tabi'in yang dikutip oleh Imam Ghazali untuk menyokong perbahasan tentang kelebihan istighfar. Dan kita baca antaranya misalnya kata-kata Fudail bin Iyad yang mengatakan bahawa al-istighfar bila iqla'i taubatul kadzabin. Istighfar tanpa, mana seorang itu beristighfar tapi masih terus lagi melakukan kesilapan dosa yang dia mohon keampunan itu dia katanya sebagai taubat al-kadzabin, taubat orang yang menipu. So bila kita beristighfar, kita berusaha supaya nanti kesilapan yang kita lakukan, kita berusaha supaya kita tidak mengulanginya. Walaupun sebagaimana kita tahu, bagi manusia memang kita tak lepas daripada kesilapan. So mungkin sahaja kesilapan itu akan diulangi kembali, tapi insya-Allah kita teruskan beristighfar dan terus beristighfar. Sebab itu Rabbah Hadawiyah menyebut istighfaruna yahtaju ila istighfarin kathir, kan. Istighfar kita ni memang memerlukan banyak lagi istighfar yang lain. Contohnya sebab tadilah kita dah istighfar, tapi kita dengan sebab kelemahan kita, dengan sebab kelalaian kita mengulangi kesilapan yang kita telah mohon keampunan daripada Allah SWT itu. So daripada situ kita perlukan istighfar lagi. Istighfar, terus istighfar yang banyak. Hari ini insyaAllah kita teruskan membaca petikan yang seterusnya. Misalnya ini boleh menyebut qala ba'dul hukama man qaddama al-istighfara 'ala an-nadbi dan nadami kana mustahzi'an billahi azza wa jalla wa huwa la ya'lam. Ya. Wal iyaz billah. Sesiapa yang mendahulukan istighfar dia ke atas penyesalan. Maknanya dia istighfar tapi dia tak menyesal pun. Biasanya orang istighfar ni setelah dia menyesal, dia lakukan kesilapan, lalu dia menyesal di atas kesilapan itu, lalu dia beristighfar. Tapi kalau dia menyebut istighfar, mengusahakan istighfar, memohon istighfar, memohon keampunan, tanpa dia merasa kesal, menyesal terhadap apa yang dia telah lakukan, menurut kata-kata ni dia kata kana mustahzi'an billahi azza wa jalla, seolah-olah dia mempermain-mainkan Allah, wa huwa la ya'lam, sedangkan dia tak sedar. Kan? Jadi kita bimbang tanpa kesungguhan dalam istighfar, tanpa kita benar-benar menyesali terhadap apa yang kita lakukan, kita dikira sebagai memperolok-olok, memperlekeh, mempersendakan Allah SWT. Kemudian Imam Ghazali menukilkan dua petikan panjang. Satu merupa contoh doa, dan doa ni menarik kalau kita perhatikan maknanya. Yang dipetik daripada, dinisbahkan kepada Arabi, disebahkan kepada seorang badui yang berdoa dan di depan Kaabah, kan. Ini macam munajat dia lah, kan. Allahumma inna istighfari ma'a israri la laumun wa inna tarkiya istighfaraka ma'a ilmi bi si'ati afrika ajzun fakam tatahabbaba ilayya bin ni'ami ma'a ghainaka anni wa kam atabaghadu ilayka bil ma'asi ma'a faqri ilayka ya man idha wa'ada wafa wa idha aw'ada afa adkhil azima jurmi fi azimi Afrika ya arhamar rahimin. Dan Imam Zabidi bila dia mengulas doa ini, dia kata doa ini memang sempurna. Ini adalah satu doa yang sempurna, dan dia mulakan dengan menyebut nama Allah. Dia mengaku dia teruskan dengan mengaku kesilapan dia dan menyebut tentang betapa nikmat Allah itu begitu luas. Seterusnya dia memohon permohonan, memohon keampunan kepada Allah, dan diakhiri dengan lafaz Allah juga. Wahai Allah, sesungguhnya aku beristighfar, kan, dan dalam masa sama aku terus melakukan kesilapan. Itu adalah suatu celaan. Dia mengaku bahawa walaupun dia telah istighfar, tapi
dan dia masih terus melakukan kesilapan, itu dia mengakui itu sesuatu yang tercela. Wa inna tarki istighfar, sesungguhnya bila dia lupa untuk beristighfar kepada Allah SWT, sedangkan dia mengetahui bahawa Allah SWT Maha Pengampun dan itu adalah sesuatu yang mungkar. So dia mengaku, wahai Allah, aku tahu bahawa engkau Maha Pengampun, tapi aku lupa, aku lalai dalam beristighfar kepada engkau. Aku beristighfar kepada engkau, aku akui bahawa ia suatu yang cela bila mana aku beristighfar kepada engkau, dan dalam masa sama aku terus menerus melakukan kesilapan. So dia mengaku kesilapan dia. Kemudian fakam tatahabbabu ilayya bin ni'ami ma'alinaka anni wa kam atabaghadu ilayka bil ma'asi ma'a faqri ilayka. Dia mengaku lagi betapa engkau wahai Allah SWT begitu merahmati aku dengan pelbagai nikmat, sedangkan engkau tak berhajat pun kepada aku. Dan betapa aku sentiasa mengundang kemarahan engkau dengan pelbagai maksiat yang aku lakukan, kan? Sedangkan aku amat berhajat kepada engkau. Itu sikap, kan? Tuhan, dia tak perlu pun kita. Tapi dalam masa sama, dengan rahmatnya, dengan penyayangnya dan kasihnya, dia sentiasa ingin mengampuni kita, ingin menikmati kita, ingin mengurniakan segala nikmat kepada kita. Dan kita pula, seorang hamba yang memang perlukan Allah SWT, berhajat kepada Allah SWT, sering dengan melakukan maksiat, sering dengan maksiat kita mengundang kemarahan Allah SWT. So ini sikap kita dan sifat Allah SWT. Dia mengaku di situ, ya man idza wa'ada wafa wa idza au'ada afa, sedangkan Allah SWT apabila janji dia akan tunaikan, apabila dia janji keburukan kadang-kadang dia ampunkan. Itu beza antara sifat kita dengan Allah, dan dia mengaku semua itu dalam doa ini. Kemudian dia meminta adkhil azima jurmi, maka masukkanlah segala jenayah, segala kesilapan, segala kesalahan yang besar yang aku lakukan itu dalam keampunan engkau yang agung, ya Arhamar Rahimin. So ini doa yang menurut Imam Zabidi adalah suatu doa yang merangkumi syarat-syarat utama. Kita baca sebelum ni tentang syarat-syarat doa itu, kan. Dan yang terakhir ni Imam Ghazali menukilkan satu doa lagi yang menurut kata Abu Abdullah Al-Warraq, dia kata law kana 'alaika mislu 'adadil qatri wa zabadil bahri dhunuban la muhiyat anka idza da'auta rabbaka bihadzal du'a mukhlisan insyaallah. Kalau kamu punya dosa yang banyak macam mana pun akan diampunkan, akan dihapuskan sekiranya engkau berdoa dengan doa ini secara yang ikhlas, seikhlas-ikhlasnya kepada Allah SWT. Apa doa yang diajar kat sini? Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu wa thumma udtu fihi. Wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi min nafsi thumma lam ufi laka bihi. Wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fa khalatahu ghairuka. Wa astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya fasta'antu biha ala ma'siyatik. Wa astaghfiruka ya 'alimal ghaibi wasyahadati min kulli dhanbin ataituhu fi diya'in nahari wa sawadil lail fi mala'in aw khala'in wa sirrin wa alaniyatin ya halim. Ini pun kalau kita tengok dia punya makna juga memberi seakan suatu muhasabah kepada kita, dan kalau kita hayati maknanya tu insya-Allah dia akan memberi kesedaran kepada kita. Sebab ini memang sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Allahumma wahai Allah, ini sesungguhnya aku mohon istighfar daripada segala dosa yang telah aku mohon taubat daripada engkau tapi aku ulangi lagi. Ini kan biasa kita buat, kita dah buat dosa, kita istighfar tapi kita ulangi lagi. Wa astaghfir, dan aku mohon keampunan daripada engkau min kulli, daripada segala yang aku janji dalam diriku, kan, untuk lakukan tetapi aku tak lakukan,
Kadang-kadang kita berazam untuk buat sesuatu tapi kita tak buat. Kita berjanji dengan diri kita nak berubah tapi kita tak berubah. So kita minta ampun daripada Allah tentang perkara itu. Wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi. Aku mohon ampun juga daripada segala amalan yang aku asalnya lakukan demi engkau semata-mata, tapi dalam masa kita melakukan itu bercampur aduk khalatahu ghairuka. Kan asalnya kita niat demi Allah, tapi bila dah dalam masa melakukan itu datang macam-macam benda lain, akhirnya niat kita itu dah bercampur baur demi Allah dan juga benda-benda lain. So kita minta ampun daripada Allah tentang keadaan itu. Wa astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya. Aku mohon ampun juga kepada engkau, kepada segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, tetapi asta'antu biha, aku gunakan nikmat itu untuk lakukan maksiat, kan? Ini pun banyak juga. Tuhan bagi nikmat yang banyak kepada kita, kesihatan, masa, bahkan kekayaan, tapi dengan sebab kita lupa, kita gunakan nikmat itu untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT, dan kita mohon ampun daripada perkara itu. Dan yang terakhir, astaghfirullah, aku mohon ampun daripada Allah SWT, ya alimul Tuhan yang maha mengetahui, alimul ghaib wa syahadah, daripada segala dosa yang aku lakukan, sama ada di siang hari ataupun malam, di khalayak ataupun dalam bersendirian, ya halim. Jadi kalau kita lihat, kalau kita hayati makna istighfar ini, dia merangkul banyak perkara yang mungkin setiap dari kita terlibat dan melakukan perkara itu. So itu akhir kepada bab tentang kelebihan istighfar daripada kitab Al-Azkar wa Da'awat. InsyaAllah sama-sama kita manfaatkan, kita usahakan dan kita muhasabah diri kita demi kebaikan seterusnya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya.